Saya selalu mendapat soalan daripada pengusaha baru dan juga penternak baru. Apa beza penternakan udang di dalam tanah dan juga penternakan udang di dalam tank, canvas dan juga kolam simen? Jika tuan-tuan semua nak tahu apa beza dia, hari ini saya akan kongsi dengan tuan-tuan perbezaan di antara penternakan udang di dalam kolam tanah dan juga di dalam tank, canvas dan juga kolam simen. Teruskan menonton. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua subscriber Mr. Z TV. Yang dah subscribe tu saya ucapkan terima kasih, dan yang baru datang ke channel ni saya ucapkan selamat datang. Video hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan semua cara penternakan udang galah dan tips untuk ternak udang galah yang betul. Baik tuan-tuan, saya selalu mendapat pertanyaan daripada pengusaha baru dan juga penternak baru, apa beza ternak udang menggunakan kolam tanah dan juga kolam canvas, tank dan juga kolam simen. Okey, saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua ada beberapa pro dan cons, pro dan kontra antara dua ternakan ni. Okey, yang pertama ialah stocking density. Untuk pengetahuan semua, stocking density untuk ikan dan juga udang berbeza-beza. Okey, terutama sekali udang. Untuk udang, stocking density setiap 1 meter persegi ialah 15 ekor. Ada yang letak 10, ada yang letak 12, tapi saya ambil yang paling average lah, 15 ekor per meter square. Okey, maksudnya jika tuan-tuan membuat kolam tanah seluas 1000 meter persegi, okey, maknanya tuan-tuan boleh letak benih udang sehingga 15,000 ekor, maknanya 1,000 meter square kali dengan 15 ekor per meter square menjadi 15,000 ekor satu kolam untuk 1000 meter persegi. Okey tuan-tuan, stocking density ni sangat-sangat penting untuk tuan-tuan yang baru nak mulakan penternakan udang. Okey, macam saya cakap tadi, standard practice untuk stocking density 1 meter square 15 ekor benih udang. Okey, apa jadi kalau kita letak lebih 20, 25 ataupun 30 ekor per meter square? Dia akan melambatkan lagi proses pembesaran udang. Sebab apa? Padat. Benih dalam kolam terlampau padat dan ia akan menyebabkan persaingan untuk pembesaran di antara benih-benih udang ni. Sebab tu kita letak stocking density ikut spek, sama ada 15 ekor per meter square ataupun lebih kurang, maknanya 10 ekor per meter square boleh, 12 ekor per meter square boleh. Itu ideal untuk stocking density udang galah di dalam kolam. Baik, maknanya sama juga jika tuan-tuan ingin melakukan penternakan udang di dalam kolam tank, canvas ataupun simen. Okey, contoh tuan-tuan nak melakukan ternakan udang dalam kolam tank. Okey, saiz kolam tank 6 kali 3 kaki. Okey, bila kita convert kepada meter, dia jadi 2 meter kali 1 meter. Maknanya keluasan kolam tank tu ialah 2 meter square sahaja. Okey, kita balik kepada stocking density tadi, 15 ekor per meter square, maknanya tuan-tuan hanya boleh letak 30 ekor sahaja. Dan ia sama juga jika tuan-tuan ingin melakukan di dalam kolam simen ataupun kolam canvas. Tuan-tuan hanya convertkan keluasan kolam itu, jadikan dalam bentuk meter square dan tuan-tuan darab 15 ekor ataupun 10 ekor. Itu sahaja maksimum capacity untuk keluasan kolam untuk setiap ternakan udang galah dalam kolam tank, simen dan juga canvas. Jadi tuan-tuan, kaitan di antara stocking density dan juga survival rate untuk udang. Okey, untuk kolam tanah yang mana saya dah bagi contoh tadi, untuk keluasan 1000 meter persegi, kita boleh letak 15,000 ekor benih.
Okey, kebiasaannya survival rate selepas kita harvest adalah lebih kurang dalam 150 kilo ke 180 kilo untuk kolam saiz 1000 meter persegi. Manakala untuk kolam tank canvas dan juga kolam simen, jika saiz luas kawasan itu ialah 2 meter square seperti contoh tadi, maknanya tuan-tuan hanya boleh letak 30 ekor udang. Okey, katakanlah 100% hidup udang semua, maknanya tuan-tuan hanya dapat 1 kilo. Tips yang kedua, alright, tips yang kedua ialah tempoh masa untuk penternakan. Baik, untuk penternakan udang di dalam kolam, tempoh masa harvest ialah lingkungan di antara 4 bulan sehingga 6 bulan. Okey, untuk dapat saiz 40 gram seekor, itu ialah saiz jualan. Manakala untuk di dalam tank canvas dan juga kolam simen, ia mengambil masa di antara 6 bulan sehingga 8 bulan. Baik tuan-tuan, perbezaan yang ketiga ialah dari sudut penjagaan parameter air. Okey, seperti tajuk-tajuk yang sebelum ni saya pernah ceritakan dengan tuan-tuan, kita perlu menjaga parameter yang penting, iaitu temperature suhu, ammonia level dan juga DO level, iaitu diluted oxygen level. Baik, dalam pengalaman saya menternak udang, saya lebih prefer buat dari dalam kolam tanah. Ini adalah kerana sebab bila kita lakukan ternakan dalam tanah, temperature adalah dikawal secara automated. Automated maksudnya kita tak menggunakan equipment yang canggih, tidak. Tanah itu sendiri akan menjaga ataupun mengawal suhu. Contoh, jika cuaca di luar panas tetapi suhu di dalam tanah, air itu sendiri terkawal, kontrol, maknanya dalam range 28, 30, 32. Okey, berbeza pula jika kita buat di dalam tank, chamber dan kolam simen. Suhu kawasan ternakan itu dia bergantung kepada luar, maknanya kita kena kontrol. Kalau terlampau panas, air jadi terlampau panas, dan benda ni dia akan menyebabkan pembesaran udang lambat. Seperti juga jika untuk kita pergi pada parameter amonia, maknanya jika ada makanan lebihan ataupun ada haiwan yang mati di dalam kolam ataupun udang mati di dalam kolam, dia akan menyebabkan amonia. Jika kita buat di dalam kolam tanah, tanah itu sendiri akan menetraliskan semua bahan-bahan ni semua, makanan lebihan, udang mati ataupun ikan mati di dalam kolam. Manakala di dalam kolam tank, simen dan juga canvas, tuan-tuan kena monitor sendiri. Jika ada makanan lebihan, tuan-tuan kena bersihkan. Ada udang mati, tuan-tuan kena keluarkan. Sebab apa? Kita risau haiwan-haiwan yang mati reput ni ataupun makanan lebihan ni akan menyebabkan amonia naik dan akan menyebabkan semua udang dan ternakan kita mati. Perbezaan yang keempat ialah dari sudut kos. Baik, okey, begini tuan-tuan. Saya kongsi dengan tuan-tuan kos untuk memulakan peternakan udang galah menggunakan kolam tanah. Tuan-tuan ready pen dengan kertas untuk salin apa harga yang kebiasaannya kontraktor ataupun harga untuk kita mulakan peternakan udang di dalam tanah, kolam tanah. Okey, yang pertama ialah kos untuk membina kolam tanah. Okey, untuk menggunakan untuk membina saiz kolam 1000 meter square, saya ambil contoh 1000 meter square lah kebiasaan mengambil masa JCB lebih kurang dalam 2 hari. Okey, 2 hari kalau kontraktor tu pandai. Kalau tidak pandai pun 3 hari. Okey, tak apalah, kita ambil 3 hari. Maknanya RM400 sehari untuk JCB dan juga RM600 untuk excavator. Excavator cepat sikit, 2 hari. Okey. So, jika kita menggunakan excavator 2 hari, RM600 satu hari, dia akan menjadi RM1,200. Sama juga kalau kita gunakan JCB 400 sehari, 3 hari, RM1,200. Okey. Manakala jika tuan-tuan ingin melakukan peternakan menggunakan kolam tank, simen atau canvas, okey, harga satu tank 6x3 berapa tuan-tuan? 300, 400,
Itu satu, yang mana tuan-tuan hanya boleh muat 30 ekor sahaja. Okey, katalah kita ambil RM400 untuk kolam tank 6x3, 30 ekor. Manakala kolam tanah 1000 meter square, 3 hari menggunakan JCB, 2 hari menggunakan excavator, 1200. So untuk piping pula, piping untuk kolam luas 1000 meter square, kita tidak perlukan piping yang banyak-banyak. Cukup sekadar untuk piping 2 inci air masuk. Okey, piping 2 inci, let's say 12 kaki dalam lebih kurang dalam 150 ke 200 ringgit. Okey, tak apa, kita ambil 200 ringgit. Dan juga kita tidak perlukan paddle wheel ataupun pengincir air, kipas air kita panggil kan, untuk kolam saiz 1000 meter square dengan kepadatan 10,000 ke 15,000 ekor. Air yang masuk continuously tu, yang berterusan tu sudah cukup untuk memastikan udang kita tidak mati. Manakala untuk kolam tank, simen dan juga canvas, harga piping pun tidaklah semahal macam kolam tanah. Mungkin sekitar RM50 saja tuan-tuan sudah boleh menyiapkan inlet air masuk dan keluar. Dan juga tuan-tuan kena meletakkan filter. Okey, filter air yang biasa kita lihat tu lebih kurang dalam RM150 ke RM200. Okey, itu kos yang tiada di dalam pemikiran dalam kolam tanah. Baik, pengiraan mudah dia. Okey, pengiraan mudah dia. Tuan-tuan jika ingin melakukan pentadakan udang galah di dalam tanah, tuan-tuan perlu mengeluarkan RM1,200 untuk pembinaan kolam, dan juga untuk piping 200. Benih udang kita ambil 10,000 ekor benih untuk mudah kira. Okey, harga satu ekor benih 7 sen, maknanya lebih kurang dalam RM700. Manakala untuk pembelanjaan makanan sehingga harvest untuk peternakan udang yang kita ambil contoh tadi untuk 10,000 ekor benih, luas kawasan 1000 meter square, ialah harga makanan sehingga harvest ialah RM700. Maknanya total tuan-tuan kena belanja untuk pembinaan kolam 1,200, piping RM200, benih 700 untuk 10,000 ekor, dan juga makanan 700 berjumlah 2,800. Baik, bagi contoh ini 10,000 ekor benih, tuan-tuan boleh keluarkan anggaran udang sebanyak 100 kilo. Maknanya 100 kilo dengan harga pasaran sekarang RM65 1 kilo. Untuk udang hidup, tuan-tuan akan memperolehi RM6,500. Baik tuan-tuan, manakala untuk peternakan di dalam kolam tank, canvas atau kolam simen, okay, kita ambil contoh saiz tank 6x3 ataupun 2 meter x 1 meter, 2 meter square. Baik, harga tank mungkin dalam RM400. Saya kurang pasti, tuan-tuan buat kiraan sendiri. Saya ambil contoh RM400 untuk saiz kolam 2 meter x 1 meter atau 6 kaki x 3 kaki. Baik, RM400. Benih pula tuan-tuan hanya boleh masuk 30 ekor. 30 ekor untuk harga benih ialah sekitar RM2 saja tuan-tuan. RM2 saja. Baik. Dan juga untuk makanan, tuan-tuan mungkin boleh beli by kilo ataupun by bag. Okey, by bag. Saya percaya yang baru-baru nak start ni dia teruja nak beli makanan dalam bentuk bag. Okey. Harga untuk starter mungkin dalam RM136, 25 kilo, dan juga grower RM76 untuk 25 kilo. Maknanya jatuh sekitar grower 1 kilo RM3, dan juga starter RM6 1 kilo. Okey, tuan-tuan hanya pakai, saya rasa dalam 5 kilo tak sampai lah, sampai habis-habis. Baik, tak ada masalah. Tuan-tuan buat calculation sendiri. Okey, yang penting saya nak ceritakan kat sini ialah 30 ekor benih dengan saiz 2 meter square, tuan-tuan hanya boleh keluar 1 kilo udang selama paling cepat 6 bulan, okey, ataupun 8 bulan, ataupun paling teruk 10 bulan. Okey, kita ambil 1 kilo harga RM65 sahaja. So maknanya tuan-tuan buat calculation sendiri sebelum tuan-tuan nak tentukan nak start mana satu. Okey, kita kena pastikan dari sudut kos kita, dari sudut masa kita, dan juga dari sudut penjagaan udang kita. Itu yang paling penting. Maka dengan itu,
pada pandangan saya, dan juga saya ingin memberi nasihat kepada penternak baru di luar sana adalah lebih mudah jika kita nak memulakan peternakan udang galah di dalam kolam tanah berbanding dengan kolam tank, kabel atau simen. Jadi tuan-tuan, saya berharap agar video ringkas saya ni dapat memberi serba sedikit penerangan kepada tuan-tuan dalam memilih teknik ataupun cara ternakan yang mana yang sesuai bagi pendapat tuan-tuan. Yang apa yang saya ceritakan tadi ialah semua pandangan saya. Okey, jika tuan-tuan ada sebarang pertanyaan ataupun pandangan, saya berharap sangat tuan-tuan dapat memberi komen di bawah. Memberi komen cadangan ataupun pandangan. Mungkin kita boleh bertukar-tukar idea. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman tuan-tuan sendiri, dan mungkin kita boleh berkongsi untuk memajukan lagi peternakan udang galah ni. Dan jika tuan-tuan ingin belajar lebih lanjut berkenaan dengan peternakan udang galah, saya juga ada menyediakan e-book peternakan udang galah yang mana tuan-tuan boleh beli daripada saya, dan saya akan hantar melalui WhatsApp ataupun apa saja media lah, Telegram ke, untuk tuan-tuan reference. Okay, saya akan letakkan nombor telefon saya di bawah. Tuan-tuan sila PM saya, nanti saya akan menerangkan bagaimana cara untuk membeli. Baik, itu saja perkongsian saya hari ini, perbezaan di antara peternakan kolam tanah dan juga kolam tank, kabel dan juga kolam simen. Jika tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, sila komen di bawah. Saya mengharapkan sangat komen-komen daripada tuan-tuan. Ramai tu tuan-tuan, sebab saya nak sangat bantu tuan-tuan di luar sana dalam memajukan lagi ataupun menceburi bidang peternakan udang galah di Malaysia. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.